Hai semua, saya Chun Hao. Selamat datang ke video ketiga siri sejarah SPM How Academic. Dah tamatlah zaman prasejarah, sampailah ke tamadun. Seluruh dunia ada manusia. Setiap tempat mestilah ada pembangunan sini dan sana. Takkan semua pun dipanggil tamadunan. Mari kita lihat macam mana sejarawan bezakan. Okey, tempat tu tamadun ke tidak. Okey. Jadi mula-mula kan ada dua pandangan yang berbeza, iaitu pandangan barat dan juga pandangan Islam. Okay? Pandangan Islam dia mengatakan bahawa tamadun merangkumi pembangunan lahiriah seperti undang-undang, kesenian dan pembandaran, dan juga merangkumi pembangunan rohania, iaitu pembangunan dalam tata susila, kesopanan dan moral. Manakala pandangan sejarawan seperti Darcy Ribeiro, A. Buchanan, itu sejarawan barat, dia hanya mengutamakan pembangunan lahiriah saja. Dan sejarawan Islam seperti Ibnu Kando, beliau mengatakan bahawa hidup di bandar perlu mempunyai semangat kerjasama, saling membantu dan mempunyai tata susila, kesopanan dan juga moral yang tinggi. Okay. Pandangan Islam juga disokong seperti oleh sejarawan barat salah seorang ialah Richard Sullivan. Okay, ingat nama ni, Richard Sullivan. Okay, dia famous sebab dia special. Okay. Inilah antara pandangan dua yang berbeza. Okay. Jadi gaduh pun gaduh lah. Jadi lepas tu mereka buat konklusi apakah ciri-ciri yang tamadun ni ada, baru dia digelar sebuah tamadun lah. Jadi ini amat penting sebab nanti semua tamadun yang anda belajar mesti ada 8 ciri ini. Okay, mari kita mulakan. Okay, yang pertama, mestilah ada tulisan dan bahasa. Mestilah, kan kalau tak ada tulisan dan bahasa, dia sebelum zaman prasejarah tu, kan. Jadi lepas tu ciri yang lepas tu ada jugalah beberapa ciri yang sama dengan zaman prasejarah. Okay, iaitu ciri kedua ialah pertempatan kekal. Kalau nak jadi tamadun, dia mesti ada pertempatan kekal. Okay? Sebab apa? Sebab bila kita hidup secara menetap, kita akan jadi lebih stabil dan pembangunan boleh dilakukan dengan lebih sistematik seperti perairan, pertempatan, pertanian, penanaman, semua boleh dilakukan. Sebab benda ni semua dia memerlukan masa yang panjang dan perlu tempat yang kekal. Okay? Jadi salah satu ciri tamadun ialah pertempatan kekal. Okay, yang ketiga ialah aktiviti ekonomi. Di zaman prasejarah yang empat tu, kita pun ada kan belajar aktiviti ekonomi di setiap zaman tu. Dekat tamadun pun mesti ada aktiviti ekonomi. Okay? Antaranya yang biasalah semua tamadun ada ialah pertanian dengan perdagangan. Okay? Lepas tu, ciri keempat sebuah tamadun ialah pengkhususan kerja. Okay? Pengkhususan kerja kalau dekat zaman prasejarah dimula masa zaman Neolitik. Okay? Jadi dia diteruskanlah hingga ke semua tamadun. Dia mesti adalah pengkhususan kerja. Sebab apa? Bila seseorang dia lebih fokus buat satu benda kan, contohnya dia buat satu kerja seperti pertanian, benda tu boleh mencapai peningkatan dan dia boleh tahu apa masalah setiap kali dia menanam. Dia tahu kalau buat macam ni lebih baik, buat macam ni lebih baik, tanam start musim ni dia lebih cepat ke apa kan. Jadi pengkhususan kerja tu dia amat penting. Okay? Lepas tu dalam tamadun dia lebih teratur lah. Lepas tu ciri-ciri lepas ni tak adalah dalam zaman prasejarah. Okay? Antara yang baru ialah ada dalam tamadun tu mesti ada bandar. Dalam bandar mesti ada apa? Mesti ada pusat pemerintahan, ada pusat aktiviti ekonomi dan juga pusat ibadat. Itulah ciri tamadun, okay? Iaitu bandar. Lepas tu ciri keenam ialah sistem pemerintahan.
Okay, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ni biasanya dia diketuai lah oleh seorang pemimpin atau raja. Okay. Antara yang tamadun yang kita akan belajar yang tak ada raja, contohnya tamadun Indus lah. Biasanya lain-lain ada raja. Okay. Tamadun Indus dia dipimpin oleh ketua agama. Okay. Lepas tu bila ada agama, dia mestilah ada bila ada raja, mestilah ada lapisan masyarakat, iaitu poin yang ke-7, iaitu organisasi sosial, iaitu lapisan masyarakat. Okey. Nanti dalam semua tamadun anda juga akan nampak tiga segi ni muncul selalu. Okey. Kenapa tiga segi kan? Sebab lapisan paling atas iaitu pemimpin ataupun raja merupakan tak boleh ramai kan. Biasanya raja dan pemimpin seorang je. Lepas tu lapisan kedua ialah macam bangsawan, ketua agama. Itu dia jadi lebih banyak kan. Kalau dalam yang dulu kita belajar semasa PT3 iaitu kalau dekat Melaka lapisan kedua ialah apa? Ada pembesar 4 lipatan. Okey. Lepas tu jadi dia makin bawah makin ramai lah. Biasanya lepas tu lapisan ketiga biasanya adalah terdiri daripada rakyat biasa, pedagang, artisan, petani. Yang last paling bawah sekali biasanya hamba lah. So jumlah orang yang akan terangkumi dalam setiap lapisan akan bertambah lah dari atas ke bawah. Okey. Lepas tu ciri terakhir tamadun ialah mestilah ada agama dan juga kepercayaan. Yang common biasanya ialah kepercayaan animisme. Itu percaya bahawa alam sekitar seperti pokok, batu, matahari dan sungai mempunyai semangat. Okay, jangan kacau dan kena hormat lah unsur-unsur alam tersebut. Okay. Jadi jumlahnya ada 8 ciri, iaitu tamadun mesti ada. Cuba ingat. Kalau tak ingat, tengok nota link kat bawah. Mesti ada tulisan dan bahasa, ekonomi, aktiviti ekonomi, pengkhususan kerja, tempatan kekal. Yang baru ialah macam bandar, sistem pemerintahan, organisasi sosial, agama dan kepercayaan. Itulah 8 ciri sebuah tamadun. So soalan yang lazim ditanya dalam kertas 1 daripada bahagian yang kita akan belajar ni iaitu tamadun. Okey, mula sekarang. Okey, tamadun berasal daripada perkataan Arab apa? Ada 3, okey. Mudun, madain dengan madana. Biasanya dia tanya dalam objektif, dia bagi 4 pilihan Itu macam I, itu 2I, 3I, I dengan 5 tu lah. So dia bagi mudun, madain, madana. Mungkin satu lagi mana-mana perkataan lah, sivitas. Okey. Jadi yang mana perkataan Arab yang tamadun berasal daripada. Jadi anda perlu pilih 1, 2, 3. Okey. Lepas tu soalan yang mungkin akan ditanya lah, yang lazim ditanya, mungkin dia bagi dekat atas, dia tulis madana. Apakah maksud madana? Maksud dia bagi 4 pula. Lepas tu anda perlu pilih 2. Okey, apa maksud madana? Budi bahasa yang tinggi, pembukaan bandar. Okey, 2 ni maksud madana. Lepas tu yang extra ialah bahasa Inggeris. Tamadun dipanggil civilization. So dalam bahasa Yunani ataupun Latin digelar civitas. Itu saja untuk bahagian tamadun ni yang perlu kita belajar. Okay, jadi lepas tu seterusnya kalau nak masuk lebih deep ke dalam tamadun Mesopotamia, Mesir Purba, Indus, Huangho dalam video seterusnya. Okey. Kalau rasa video ni membantu, bolehlah like, share, komen ataupun subscribe dan tekan loceng tu, okey, untuk mendapat video update terbaru kami. Tekan loceng tu, okey. Lepas tu nak nota, link dekat bawah, okey.
dekat description. Terima kasih. Itu saja daripada saya hari ini.